marilah kita merebut peluang ganjaran di hari akhirat dengan membantu menyediakan kelengkapan pengurusan jenazah. Insya-Allah, kerana barang siapa yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah dan untuk memudahkan urusan orang Islam yang lain, maka dijanjikan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Melalui kempen ini, marilah kita semua tunaikan fardu kifayah dengan membantu keluarga Islam di luar sana yang tidak berkemampuan mengurus dan menyediakan kelengkapan set pengurusan jenazah ketika menghadapi kematian. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam menyediakan kemudahan untuk umat Islam menjadi asbab dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat nanti. Ayuh kita bantu lapangkan kesusahan mereka yang kurang berkemampuan dengan menyediakan kelengkapan set pengurusan jenazah oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini, rebut pahala sempurnakan jenazah asnaf bersama dengan Pertubuhan Mihrab, dan kita ada jurucakap Pertubuhan Mihrab pada pagi ini iaitu Ustaz Imam Muda Hassan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada penonton CCTV Al Hijrah berkaitan dengan pengurusan jenazah kan. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan kematian dan hukum menguruskan kematian seseorang Muslim menurut sudut pandang Islam Ustaz. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Hanan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Naam, bila kita sebut tentang kematian, ya, setiap orang yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Jadi kita melihat setiap hari ada saja berita kematian. Betul. Kan di Palestin tu pun tiap-tiap hari ada kematian, bahkan di negara kita juga, mungkin kejiranan kita, mungkin ahli keluarga kita, ya, yang memang berita kematian ini setiap hari ada. Maknanya itu menunjukkan kematian itu satu perkara yang pasti berlaku. Dan bila kita sebut tentang pengurusan jenazah, hukumnya sebagaimana yang kita maklum, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menguruskan, maka terlepaslah daripada yang lain tu. Jadi maknanya walaupun dia fardu kifayah, sebaiknya kita sendiri pun kena mengambil tahu juga sikit sebanyak tentang ilmu pengurusan jenazah. Lepas tu kita tengok masjid surau selalu buat kursus jenazah ni kan. Sebab kadang-kadang kita tak jangka, mungkin waktu tu kita ada kematian ahli keluarga kita, nak panggil AJK masjid. AJK masjid waktu tu cuti. Kan? Jadi siapa nak menguruskan? Sebab tu ahli keluarga tu sedikit sebanyak kena tahu juga ada ilmu pengurusan jenazah ni. Lepas tu para penonton sekalian, saya nak baca hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menguruskan jenazah orang Muslim atas rasa iman dan ikhlas, turut solat jenazah bersama-sama dan menguruskan pengemudiannya sehinggalah selesai, maka kata Nabi, orang itu pulang membawa pahala 2 qirat. 2 qirat kata Nabi. 1 qirat kira-kira sebesar Bukit Uhud. Dekat Madinah ni bukit paling besar Bukit Uhud lah. 1 qirat Nabi kata sebesar Bukit Uhud. Jadi orang yang menyempurnakan daripada awal hingga ke akhirnya dapat 2 qirat. Dan sesiapa yang mengikut solat jenazah saja, kata Nabi, kemudian dia pulang sebelum dikebumikan. Dia orang kata halfway lah, dia tak ngurus sampai habis. Dia solat jenazah kemudian dia pulang, maka orang itu pulang membawa pahala 1 qirat. Kalau yang dia pergi menguruskan sempurna semua 2 qirat. Kalau solat jenazah saja 1 qirat kata Nabi. Itu pun dah besar dah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita lihat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita mendengar berita kematian seseorang, apa yang kita kena buat? Kita kebiasaannya yang utamanya kita tutup mulut dia. Kan, kita biasa orang ambil kain diikat kepala dia kan, kita tutup supaya mulut dia tak terbuka. Sebab bila seorang tu meninggal dunia, maka semua benda ni dia jadi kerah kan. Jadi ketika itu bila kita dah tutup mulutnya, kita pun tutup matanya dengan perlahan, dengan lemah lembut. Yang ini bagi keluarga lah, ini semua ahli keluarga yang menonton ni kena ambil tahu benda ni kan. Kita tutup mulut, kemudian kita tutup mata dengan lemah lembut, dan kita melembutkan sendi-sendi tangan dia, kaki dia. Mungkin waktu dia meninggal dunia tu dia terangkat tangan dia kan, jangan biar macam tu. Kita kena segera ambil minyak, kita urut-urut dekat sendi dia, lembutkan semua, kemudian kita pun seperti dia qiyam, ya. Kalau kaki dia bengkok, kita luruskan. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu untuk imam mari, nanti susah nanti. Kita uruskan. Kemudian bila dah selesai begitu, kita pun segerakan untuk menguruskan
jenazah tersebut, ya. Sebaik-baiknya kita mempercepatkan proses. Ya, oleh kerana itu, bila apa yang nak buat, yang pertamanya kita mandikan jenazah tersebut, ya. Ini tanggungjawab fardu kifayah tadi tu. Kemudian kita dah mandi, kita kafankan dia. Bila kita dah kafankan dia, kita pun mensolatkan jenazah, ya. Kemudian kita pun mengkebumikan. Inilah 4 perkara yang kita tak boleh nak lari lah, ya. 4 perkara ni kita kena buat. Kemudian para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita dah selesai semua ni, alhamdulillah selesailah proses pengkebumian tersebut, dan insya-Allah mudah-mudahan jenazah tu dalam keadaan yang baik, insya-Allah gitu. InsyaAllah. Jadi Ustaz, bila Ustaz cakap tadi setiap hari ada berita kematian, betapa dekatnya sebenarnya kita dengan kematian, cuma kita tak sedar je. Jadi Ustaz, apa antara amalan yang tidak terputus ganjaran pahalanya walaupun seseorang itu dah meninggal dunia? Allahumma salli ala Muhammad. Sebagaimana yang kita maklum para penonton sekalian, hadis yang biasa disebutkan kan, iaitu bila idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputus setiap amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, au sedekatin jariyah, ya, ataupun, dan juga Nabi kata sedekah jariyah, sedekah yang sedekah jariyah, kemudian Allahumma salli Muhammad, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi di sini para penonton sekalian, antara perkara yang kita digalakkan bila kita meninggal dunia esok kan, perkara yang kita nak bawa ialah sedekah jariah antaranya, selain daripada ilmu dan juga anak yang soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang lain juga Nabi ada sebut, hadis riwayat At-Tabrani, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Dan Nabi sambung lagi, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Sebab tu, ya, Hanan dan penonton sekalian, di pertuburan mihrab ni, untuk makluman kita semua, kita menyediakan satu, kita panggil apa, kit jenazah. Kit jenazah ni yang mana kit jenazah ni adalah sebagai usaha untuk sesiapa yang nak menginfak. Biasa kita infak untuk masjid kan, dan sebagainya. Yang ini mungkin kata-kata infak kit jenazah, ya tuan-tuan, ya. Mungkin ada yang dah tahu ataupun yang belum tahu, kita nak bagi tahu. Ya, kita satu perkara yang kita buat ni infak kit jenazah. Sebab apa para penonton sekalian, ada di kalangan saudara-saudara kita ni, jangan kita ingat semuanya orang senang. Di pedalaman-pedalaman kan, banyak sebenarnya bila meninggal dunia tak ada benda nak uruskan. Kadang-kadang mungkin jauh kan, kalau di pedalaman Sabah Sarawak kan, dia orang duduk dekat kawasan pedalaman, nak cari kain, nak cari kapur barus, mungkin masa menangguhkan pula pengurusan jenazah. Sebab tu kit jenazah ni dia lengkap semua benda. Ada kain putih, ada 14 item dalam tu. Ada kain putih 13 meter, ada kapas, ada tali putih, ada air mawar, ada minyak atar, kapur barus, ada serbuk cendana, ada sabun, akar sintuk, dan dalamnya ada juga celak, ada sarung tangan, apron, penutup muka, dan juga putik kapas. So dah lengkap dah. Jadi bila dapat berita kematiannya, kita boleh segera mempercepatkan proses pengemubian dan sebagainya. Dan dalam projek kit infak jenazah ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita, siapa sasaran kita ni? Iaitu antaranya iaitu jenazah yang tak dituntut. Saya sendiri pernah pengalaman, ya, di hospital, di sebuah hospital kerajaan, kita menguruskan jenazah yang tak dituntut 6 bulan. Kan? Jadi orang begini siapa warisnya? Yalah. Maka tak ada waris. Bila tak ada waris ni, ya, kita pun terpaksalah menguruskan menggunakan apa yang kita ada. Inilah yang kita gunakan. Jenazah yang tak dituntut, ataupun jenazah yang mungkin tidak ada waris, dan satu lagi ahli keluarga yang tidak berkemampuan. Inilah yang kita salurkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana itu, sesiapa yang nak menginfak kit jenazah ni boleh terus pergi ke www.infak.kitjenazah.com, ataupun boleh hubungi di talian 011-1963-2876 berhubung dengan Encik Sabri. Boleh tengok Facebook kami, Facebook Mihrab. Tengok dekat kaca TV yang tertera tu, ya. Boleh snap ataupun boleh screenshot dan sebarkan. Jangan nampak badan ni kecil tuan-tuan, sebenarnya besar pahalanya kita menguruskan si mati. Pahala berpanjangan, nampak simple tapi pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam.
Masya Allah, itu dia. Jadi inilah peluang kepada kita sebagai ialah penonton setia TV Al Hijrah untuk mengumpul saham akhirat. Macam Ustaz cakap tadi kan, kalau kita mudahkan urusan lain, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi jom sama-sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf bersama dengan Pertubuhan Mihrab. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Imam Muda Hassan kita pada pagi ini yang merupakan jurucakap Pertubuhan Mihrab kerana berkongsi satu ilmu yang sangat bermanfaat, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Marilah kita merebut peluang ganjaran di hari akhirat dengan membantu menyediakan kelengkapan pengurusan jenazah. Insya-Allah, kerana barang siapa yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah dan untuk memudahkan urusan orang Islam yang lain, maka dijanjikan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Melalui kempen ini, marilah kita semua tunaikan fardu kifayah dengan membantu keluarga Islam di luar sana yang tidak berkemampuan mengurus dan menyediakan kelengkapan set pengurusan jenazah ketika menghadapi kematian. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam menyediakan kemudahan untuk umat Islam menjadi asbab dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat nanti. Ayuh kita bantu lapangkan kesusahan mereka yang kurang berkemampuan dengan menyediakan kelengkapan set pengurusan jenazah oleh Pertubuhan Mihrab sekarang.